kita nak masuk tajuk baru ke baru ni, ya. Sebab kita tahu bahawa akal kita ni sempit, akal kita pendek, kita perlu sangat bimbing Al-Quran. Selama 40 tahun kita baca Al-Quran, kita perlu undur balik. Quran dah baca, sekarang kita nak cuba nak menghayati pula, tadabbur pula Quran, tadabbur, ya. Jadi surah An-Naba ni surah yang ke-30. Jadi kita kena ambil surah yang ke-30, ya. Surah terakhir, juz'u amma, surah Naba ni An-Naba, ya. Okey, kita tengok surah yang ke-30, surah An-Naba. Kita tengok ciri dia ada, saya nak kupas kejap dari sudut mukaddimah, ya. Pertama ciri umum, yang kedua dari sudut fokus dia punya isu yang ditekankan. Surah An-Naba ni dia ada juzuk ke-30, ada berapa surah, ya? Surah yang ke-78. Ya, Juz 30. juz 30. Surah 70. Ya, 7 maknanya surah An-Naba ni dia ada 78 surah. Ya. 78 surah ni ciri umum dia hampir semua surah An-Naba ni adalah ayat-ayat makkiyah. 2 saja madaniyah. So bila tersebut ayat makki, masuk dalam Quran sikit, ya. Ayat makki ni ayat-ayat yang diturunkan dulu satu ketika dahulu. Dia punya definisi dia, ayat makki ialah ayat diturunkan di Mekah. Ayat madani ayat diturunkan di Madinah. Tapi yang paling asah, yang paling afdal, yang paling tepat, ayat makki ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah, walaupun dia turun di Madinah. Ayat madani ni ayat-ayat diturunkan selepas Rasulullah berhijrah, walaupun ayat itu turun di negara Mekah. Faham, ya? Nanti lain kali kau pergi belajar mana nak sebut ayat makki, tahu dah. Ayat makki ni ayat yang diturunkan sebelum masa berhijrah, walaupun diturunkan di Madinah ke Mekah ke, dia dikategorikan ayat makki. Ayat madani ayat yang diturunkan selepas Rasulullah berhijrah, walaupun diturun di Madinah ke Mekah ke ataupun mana-mana lah, asalkan diturun selepas Madinah dipanggil selepas hijrah, dipanggil ayat madani. Biasanya ayat makki ni ayat yang memberi penekanan dari sudut akidah, ya. Ayat madani ni dia tafsir dia lebih umum sikit, puasa, solat, baik jiran dan sebagainya. Jadi surah An-Naba ni, semua surah yang 78 surah An-Naba ni kecuali 2 saja yang ayat madani, iaitu surah Al-Bayyinah dengan surah An-Nas. Itu adalah ayat madani. Yang lain semua ayat makki. Dan kalau kita perhatikan, ya, surah juzuk amma ni, panggil juzuk amma, ya. Surah An-Naba ni, tapi juzuk 30 dia pendek je, ya. Paling panjang An-Naba lah, ya. Paling panjang An-Naba, makin paling pendek. Yang paling pendek sekali, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah yang paling pendek di dunia. Belakang itu ni lah Quran satu tiga. Dan dia kata, ya, ciri umum surah ini pendek, kemudian tapi walaupun dia pendek, dari sudut topik dia, dari sudut gambaran yang dibawa, bayangan, gaya bahasa dia satu sejenis je, ya. Dia pendek, gambaran yang bawa tu sama, bercerita benda yang sama, cerita berkaitan dengan amma yatasaalu, iaitu berkaitan dengan hari kebangkitan. Itu sebenarnya, ya. Dan kalau tengok, ya, kalau kita tengok ciri umum dalam ayat ini, ayat ni dia umpama macam satu ketukan. Satu ketukan yang bertubi-tubi, ataupun ungkapan ayat-ayat bakal kita baca ni dia macam satu langai yang bertalu-talu. Seolah-olah ayat kita baca surah Amma Yatasaalun ni dia pendek macam dia cakap bangunlah, tengoklah, perhatikanlah, tolehkanlah, ya, fikirkanlah. Dia macam mengajak kita, mengejutkan kita, membonceng kita, bangunlah tu, tengoklah, macam tu. Kalau kita baca satu-satu beserta dengan hafazan, beserta dengan tafsir, kita tengok, ya Allah, ayat Quran ni dia sangat cuba sedaya upaya nak membangunkan jiwa kita supaya sedar. Sedar apa? Kita kena sedar bahawa di sana ada Tuhan, di sana ada orang mentadbir alam ini, di sana ada beban, di sana ada syurga, di sana ada azab, di sana ada perhitungan, di sana ada hisab. Jadi secara globalnya surah An-Naba ni, ya, membawa kita, mengejutkan kita, menyedarkan kita tentang hari kebangkitan.
ya. Allah nak pasak ayat ni, Allah nak pasak keimanan kita kepada Allah. Kenal Allah, kenal pencipta, tahu kita ni hamba, ya, sedar bahawa Allah yang maha berkuasa pada kita, tahu ada tanggungjawab. Kita kena ingat kehidupan kita bukan di sini, kehidupan kita yang lebih besar ada di sana. Seronok surah ni, ya. Jadi kita mula dengan surah An-Naba yang pertama. Dia bagi kat sini, ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Sekarang Ustaz. Allah sebenarnya ni. Tak apa, kita ambil sikit je. Tak apa lah, ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. Berapa ayat? Ada 16 ayat dia. Allah SWT mendahulukan, membuka surah ini dengan satu persoalan. Amma yatasaalun, ya, tentang apakah mereka bertanya-tanya, ya. Allah sengaja buka ayat ini, surah ini dengan satu persoalan, satu permulaan diisi dengan satu ancaman lah, ya. Ditanya apa? Amma yatasaalun, ya, tentang apakah mereka duduk sibuk-sibuk bertanya. Jadi ni macam soalan kan, tapi ya, dia pertanyaan tersebut ini menunjukkan bahawa soalan itu bukan mahukan jawapan. Allah tanya tentang apakah tentang apakah yang mereka duk tanya-tanya. Kemudian disambung Anin Naba'il Azim, itu tentang berita yang besar. Berita besar itu ialah berita kebangkitan manusia hidup semula selepas kematian. Itu satu berita yang besar, yang mana mereka ni duduk ragu, mereka selisih. Bila Rasulullah menyampaikannya, amanah Allah menceritakan bahawa kita ni hidup, kita akan mati, bila masuk dalam tanah kita akan diperap, ya, kita akan hancur, lebur, kemudian bangkit balik. Bila Rasulullah cerita macam tu, puak-puak jahiliah, orang Arab jahiliah waktu itu pelik. Dia rasa, apalah kamu cerita bercakap benda yang tak masuk akal. Kamu cerita benda yang tak masuk akal. Jadi bagi mereka, dia bertanya, kamu dengar tak Muhammad cakap gini-gini? Pelik kan? Tahulah Muhammad ni memang kan. Mana mereka duduk sembang-sembang. Logik tak? Kamu percaya tak? Dia pergi kat seorang lagi, kamu percaya tak apa Muhammad cerita tu? Jadi mereka duduk mempersoalkan. Ya ke? Masuk akal ke? Logik ke? Kita, badan kita dah mati, reput, tiba-tiba kita bangkitkan semula. Dah lah bangkitkan semula. Ada agenda besar. Jadi mereka duduk tanya-tanya ni. Allah buka surah ni dengan satu persoalan. Amma yatasaalun. Mereka duk tanya apa yang sibuk-sibuk tu, ya? Jadi Allah tidak menyebut secara tepat perkara yang mereka persoalkan tu, tapi hanya menyebut sifat perkara itu saja, iaitu Anin Naba'il Azim, iaitu tentang berita besar. Kemudian Allah menceritakan kepada Allah sahut lagi, Allah sambut lagi, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalla tu maksudnya janganlah, udahlah tu, cukup-cukuplah. Saya'lamun tu maksudnya kamu pasti akan tahu nanti. Maksudnya janganlah kamu bersikap demikian. Mereka semua akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Sekali lagi janganlah mereka berselisih. Mereka akan mengetahui kelak. Maknanya Allah sambung ayat ni dengan cukup-cukup dah tu. Kamu nanti kamu akan tahu juga, dan kamu akan yakin sungguh-sungguh ini berlaku. Macam tu sekali. Mana nak cerita benda yang Allah nak cerita berkaitan dengan hari kebangkitan semula ni adalah perkara yang besar. Perkara yang besar yang bila disebut kepada masyarakat yang tak ada ilmu, tak ada iman ni, mereka memang tolak mentah-mentah. Jadi lafaz yang digunakan la tu, iaitu jangan kat sini diguna untuk
satu larangan lah. Pengulangan dan pengulangan ayat itu menunjukkan betapa seriusnya perkara yang Allah cerita, iaitu kebangkitan, berkaitan dengan kebangkitan. Tapi kan saya tengok balik kat sini kan, bila Allah timbulkan persoalan amma yatasaalun, apa yang kamu duk sibuk-sibuk, itu Allah cerita mereka yang duk sibuk-sibuk ni tentang anil nabail azim, satu peristiwa kebangkitan tu. Kemudian Allah tak jawab, Allah tinggal sekejap, ya. Allah tinggal sekejap, kemudian Allah bawa kita kepada persoalan-persoalan, ya. Pasal pertama tadi Allah kecaman terhadap pertanyaan mereka berkaitan dengan perkara yang mereka tak yakin, mereka tak percaya, mereka rasa tu adalah pelik. Kemudian Allah alih sikit topik tu, Allah bawa benda yang mereka nampak. Allah tanya, alam naj'alil arda mihada, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah kata, kenapa kamu duduk ragu? Kenapa kamu tak percaya berlakunya hari kebangkitan tersebut? Ya? Alam naj'alil arda mihada, tidakkah kamu tengok bagaimana kami menjadikan bumi yang kamu pijak ni alam naj'alil arda mihada, maksud dia sebagai satu hamparan. Allah ciptakan bumi ni untuk kita dalam keadaan yang sebagai hamparan supaya kita mudah. Kalau bayangkan kalau Allah jadikan bumi ni semuanya bukit bukau, macam mana nak buat perumahan, macam mana nak adanya amal perdana, letak kat mana, puncak mana nak letak kan. Jadi Allah sifatkan bumi Allah cipta ni seperti apa? Hamparan. Kita ambil tikar kan, memanglah bawah ni memang tak rata sangat. Bila kita ambil tikar, kita hampar, nampak macam rata kan? Macam itulah, ya. Kemudian wal jibala autada, dan Allah beritahu pada kita, bukankah aku ciptakan bukit bukau ni sebagai pasak, paku. Manusia ni tak faham. Mereka tengok bukit, oh ini kalau kita beli bukit kaya, kita jual kaya, nampak arhem dia, nampak kemewahan. Padahal bukit bukau yang jadi sebagai pasak. Kita hari ni tak faham konsep pasak tu. Rumah tak ada pahat, tak ada paku, dia boleh bergoyang. Hari ni orang tak faham, duduk tarak bukit semua, itu yang bergoyang, itu yang jadi aliran saluran apa pagi, lumpur dan sebagainya kan, tanah dibuang semua nak mencantikkan, nak cabut rumput-rumput, cabut pokok-pokok. Padahal semua Allah ciptakan tu ada hikmahnya. Tak cerdiknya kita kan. Bila Allah menyebut alam naj'alil arda mihada tu, benda tu Allah bawa benda yang boleh kita nampak, ya. Rupa-rupanya dunia kita ni, al-aslu ni, asal-asalnya bumi dengan apa? Bumi sini kan. Langit dan bumi ni dia bercantum tau. Masa yang tahulah. Sebenarnya Allah menceritakan dalam Quran surah Az-Zukhruf, ya. Dalam Quran dalam surah Az-Zukhruf, Allah dia yang menjadikan bumi, alam naj'alil arda mihada ni. Dan surah Az-Zukhruf menceritakan dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, tempat menetap, dan dia membuatkan jalan di atas muka bumi supaya kamu mendapat petunjuk. Dan surah Az-Zukhruf menceritakan bumi asalnya satu. Bumi dengan langit dengan bumi satu. Kemudian berlaku kan, orang cakap Big Bang, ya. Penemuan-penemuan bercerita berlaku satu letupan yang besar. Tapi kalau baca surah Quran saintifik ni, nampak betul lah, ya. Sebenarnya sains ni, ya, kaji makin dekat dengan Allah SWT, ya. Sahabat-sahabat ni kena berterima kasih sangat kepada cikgu-cikgu mengajar fizik, kimia, bio kan. Kami yang tak belajar ni susah sikit cerita, tapi orang-orang yang belajar sains, ya, memang sedekat sangat nak cerita tentang kekuasaan Allah, makin hampir. Jadi dari sudut penemuan-penemuan yang terkini itu mengiyakan lagi apa yang ada dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sebab itulah ahli kaji bumi kan, pakar-pakar astronomi, kaji-kaji akhirnya, ya Allah, mereka dah habiskan separuh kehidupan mereka nak cari dia punya penemuan-penemuan. Bila dapat lah, rupanya Allah cerita dah 1400 tahun dalam Al-Quran. Dah cerita dah kan. Jadi sebab itulah orang masuk ke logik akal tu, dia kena banyak tengok kaji Quran, bacalah kajian orang-orang barat walau sekalipun. Yang orang barat ni, dia kalau dapat kajian dia tak pernah, dia jarang lah nak berbelit kan. Akhirnya dia terpaksa akur sendiri kepada ciptaan Allah Ta'ala kan. Jadi Allah ciptakan bumi kita ni sebagai hamparan, kemudian Allah jadikan al-jibal, bukit bukau tu adalah pasak dari kita. Jadi kita kena balik semula. Sebab itulah
Kita perlu sangat arkitek-arkitek yang beriman. Kita perlu sangat orang-orang yang kontraktor yang beriman, supaya mereka nampak ya mereka adalah amanah. Nak buat pembangunan sekalipun, ingat ya, kita ada hak terhadap alam sekitar kan. Kita ada hak terhadap binatang dan sebagainya. Kemudian lepas tu Allah bawa persoalan-persoalan yang lebih dekat dengan kita. Wa khalaqnakum azwaja. Kamu kena ingat, Allah memang sengaja ciptakan kamu berpasang-pasangan. Sebab Allah tahu kita ni perlu sangat kepada lelaki. Lelaki pun tak hidup seorang, dia perlu sangat kepada perempuan. Ya, lahir dengan ada perasaan ya, fitrah, dari sudut fitrah tersebut itulah Allah salurkan perkahwinan kan, supaya kita dapat salurkan nafsu kita dengan keadaan yang berkat ya. Dan kemudian lahirlah anak-anak keberkatan, dari sudut keberkatan. Kemudian waja'alna naumakum subata. Allah bawa lagi benda-benda biasa dengan kita. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu tu kan, si benda tidur pun Allah sentuh ni ya. Nak kata memang besarnya, hebatnya kuasa Allah Ta'ala, bijaksananya Allah. Saya tak ada satu wama khalaqna wama khalaqta hadza batilan. Maknanya tidak ada satu benda yang Allah cerita saja-saja tak ya. Walaupun sehelai rambut, walaupun seekor nyamuk, ada dia punya kematian. Jadi kat sini Allah cerita kepada kita, waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kamu tu untuk subata, untuk kamu rehat. Kemudian waja'alna al-laila libasa, dan kamu jadikan malam gelap tu sebagai pakaian untuk diri kamu. Waja'alna an-nahara ma'asha, kemudian jadikan nahar, iaitu siang tu untuk kamu berusaha mencari rezeki. Bila sebut pasal tidur je, Allah, banyak benda kita bersentuh. Allah tahu di sudut kitaran biologi kita perlu kepada satu kerehatan yang, sebab kita tengok ya, doktor cakap kalau kita tak tidur kita ni tak berkualiti, dia boleh mengganggu emosi kita kan. Sebab itulah tidur, boleh sebut tidur banyak sehari dah habis cerita tidur ni kan. Islam suruh tidur dalam keadaan gelap sungguh-sungguh. Yang jangan takut-takut tu, takut hantu tu tutup di lampu. Gelap segelap-gelapnya. Kalau boleh, kalau gelap sesungguhnya, kalau boleh lampu jalan pun kena tutup Allah. Kalau boleh. Lepas tu saya yang baru menceritakan, rupanya ada kesan kalau kita tidur dalam bawah matahari, lampu walaupun jauh-jauh sama-sama boleh membawa penyakit leukemia. Cantiknya Islam suruh tidur untuk lampu semua-semua gelap. Kegelapan tu sebenarnya, ya Allah, ni susah orang Melayu, orang Arab cerita sains ni ya. Kegelapan yang sungguh-sungguh tu, dia boleh melahirkan enzim-enzim yang hormon-hormon yang cukup. Lepas tu tutup mata pakai benda atas. Malam ni memang untuk Allah bagi tidur. Sebab itulah ya, Allah ciptakan fitrah ni, siang bekerjalah, bertebaranlah kamu. Malam tolong rehat, tidur yang cukup. Kemudian bila waktu pukul 3 ke 4 kena bangun dah, sebab dia mula dah cerah dah tu. Kita masa tu dah baru tidur ni masalahnya. Macam mana? Pukul 2 baru nak tidur, dah habis dah. Sebab itulah kajian ni, saya suka baca Dr. Daniel ni. Tak kisahlah kalau orang nak kita apa, yang penting kita nak ilmu. Shift malam, teman saya cerita, saya belum beritahukan. Orang yang bekerja shift malam ni, Allah kata malam tu untuk tidur, rehat. Sistem biologi, organ jantung perlu kerehatan. Kalau kita paksa juga, dia kata itulah peratus untuk sakit jantung dia besar bagi orang shift malam. Sebab sebenarnya bila kita sepatutnya kita dah bangun dah pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu, kita bangun rehat, kita dah bekerja. Bila time pukul 12.30, sebenarnya kita punya kekuatan kita dah mula down dah sebenarnya. Sebab itu Islam ajar qailulah. Pendengar qailulah, tidur sekejap sebelum zuhur tu. Kita kalau tidur dah zuhur dah habis asar pula tidur. Masalah tu bukan yang diajarkan. Sebab itu kita bila penat macam ni, tolong saya nak rehat sekejap je. Tidur 2 minit pun cukup lah. Rupa-rupanya masa kita tidur tu ya, dia mengembalikan semula hormon kita tu. Dia macam ni sikit dah, kita macam cucuk sikit, masuk sikit je punya kekuatan dia bila kita bangun bertenaga. Alangkah beruntungnya suri-suri rumah ni
ada kat rumah. Tapi semua rumah tak ada time juga. Masa tu juga anak-anak. Masa tu lah juga pegang-pegang ni. Pergi awal sikit anak tu tidur dalam kereta. Ya Allah, cantik sebab dia tengok ya. Kalau surah Ulul Albab, Imtiaz, memang dia wajib tidur tengah hari sekejap. Tidur. Cikgu sekarang cikgu tak tidur lah. Cikgu pergi ziarah ke mana, ke mall mana-mana. Mana murid wajib tidur sekejap. Bila tidur tu kita dah kan, saya dapat rasa bila hari cuti tu dapat tidur sekejap. Bila tengah malam ke sebelah dia bilang, kenapa sihat lah? Oh, tidur sekejap dia petang dia seronoknya. Bertenaga sangat. Masya Allah, hebatnya kuasa Allah. Cantik semua Allah cerita kat kita kan. Sebab itulah bila kita banyak ilmu, baca, pinjam kajian-kajian orang barat tu rasa Allah berterima syukurnya tiada orang Islam. Besarnya kuasa Allah. Makin banyak nak bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Islam jaga belaka dan suruh kunyah makanan pun kan. Kena kunyah 40 kali kita tak pedam Ustazah. Kunyah-kunyah tak ada dalam makanan. Hilang dalam makanan kan. Sebab itu kena makan sebelum lapar. Masa lapar tu hilang. Ada seorang ya, Dr. Jamno ya, Dr. Jamno tu pelajar Al-Azhar di Medik ya. Dia pergi buat seminar di kumpul semua doktor pakar kat Indonesia. Seorang-seorang ni ada orang Islam lah. Dia cerita tentang, dia cuma cerita tentang apa nama, adab makan kan. Rasulullah makan sapunya 40 kali kan. Last dia cerita, seorang doktor tu pakar dia bukan Islam, dia kata, cakap pada doktor tu, terima kasih lah I dengar you punya ni. Dia lepas sebulan kemudian dia telefon, dia kata saya terima kasih sangat dengar you punya seminar you bagi kat Indonesia tu. Ingat lagi tak? I dah amal dah. Saya kunyah 40 kali. Alhamdulillah sembelih ayam dah menderita selama belas tahun. Hilang. Kunyah 40 kali. Bila kunyah 40 kali banyak enzim keluarkan. Kita kunyah hilang kan. Kecap je lah. Tak apa. Kunyah lagi tak apa. Yang penting ni masa kunyah tu dia keluar. Sebab itu saya terfikir macam mana tak nak bagi hilang. Kalau tak nak bagi hilang tu kita makan masa kita kenyang. Bila kita makan masa kita kenyang, kita lama sikit kunyah tu kan. Kalau tidak, sebab kita dah kenyang dah kan, macam kita paksa-paksa nak makan. Kalau kita makan masa tu lapar tu, hai, macam mana hilang ni? Dia hilang sendiri, masuk. Bila kita kunyah, kita pun isap, kunyah lagi, seduh. Allah Akbar kan. Okey, insya-Allah. Jadi dah ceritanya makin banyak penerokaan, makin banyak kita belajar, makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Ini baru cerita wa ja'alna naumakum subata. Allah menjadikan malam ni memang untuk kita tidur. Kemudian Allah jadikan malam ni sebagai pakaian. Pakaian maksudnya kan pakai balut badan kita kan. Macam tu juga malam ni Allah jadikan sebagai masa umpama pakaian nak balut badan kita ni rehat. Cukup dah cari rezeki tu. Rezeki tu memang Allah dah bagi, dah jamin dah. Kalau kita tak pergi, kata pergi beli budak dalam batu pun ada rezeki kan. Kita duk kejar kemewahan tu sampai tak ingat. Sepatutnya malam ni memang ada waktu untuk kita. Panggil apa kalau orang tarikat panggil apa ya? Tarikat. Puak-puak tarikat ni dia ada masa bersendirian dengan Allah. Ada masa bersendirian dengan Allah tu maksud dia berkhalwat, maksud dia waktu malam ni lah patutnya antara maghrib dengan isyak patutnya. Sebab itulah Islam kata makan sebelum maghrib. Sebelum malam 6:30 tu waktu juga kita. Waktu maghrib tu lah raya main malam kan. Waktu maghrib tu baju cucu nak goreng ikan lah. Sepatutnya antara maghrib dengan isyak tu waktu duduk congok-congok dah ketika sejadah ya. Baca Quran, duduk berlama-lama. Ni kita dapat tengok berita penting ni. Serta sebaik-baiknya kita baca Quran. Sepatutnya waktu ya dalam Islam ni Allah dah atur dah. Waktu yang untuk kita iktikaf tadi tu waktu antara maghrib isyak tu lah. Duduklah istighfar, baca Quran ke, ajar anak ke, okey dah. Ya. Jadi kena settlekan. Dan sebab itu banyak itu sebab itu. Ya, orang hari ini orang dah pakai tak nak makan nasi, mesti ada nasi kan.
Orang duk pakat tak ada makan nasi. Nasi ni pemusnah, nasi ni lah diabetes. Beri nasi tu tak ada masalah. Cara kita tak atur. Bukan salah nasi. Kalau kita makan betul-betul contohnya sarapan. 6:30 sampai 8 tu waktu sarapan tu. Makanlah. Kita kalau sarapan ni nak betul nak nasi lemak ni kan. Sarapan tak semestinya nasi kan. Waktu tengah hari 12:30 sampai ke 2 tu itu waktu tengah hari. Makanlah. Lepas tu jangan makan nasi lagi dah. Malam macam tu juga. Sebab waktu-waktu itu Allah ciptakan kita dari sudut biologi ni ada insulin yang kedua ikut masa dia reti bahasa kita itu reti bahasa komentar je. Pagi makan lagi kerja dulu dia kan cikgu kan. 11:30 ni kira apa ni? Sarapan sekali, makan tengah sekali. Siang kan cikgu. Okey. Jadi kan cantiknya kau baca nanti banyak cerita. Saya rasa macam dia lebar sangat ni. Supaya rasa terpanggil-panggil, rindu-rindu minggu depan kita akan sambung lagi. Kalau kita nak lagi baca buku, buka buku saintifik, tengok Allah ceritakan ya, tidur ni ada qailula, tidur yang paling berkualiti bila kan. Rupanya kajian menunjukkan kalau seseorang itu tidur lebih masa. Sebenarnya kita ni tak sama kumpulan tidur. Ada yang perlu 6 jam, ada yang perlu 8 jam. Tapi yang lebih pada 8 jam tu, ya Allah alam betul atau tidak, siapa yang tidur sentiasa tidur lebih daripada waktu yang jangka masa yang perlu, sebenarnya orang yang banyak tidur tu umur dia pendek. Orang yang tidur cantik-cantik kan, orang yang tidur dalam kategorinya kalau dia perlu 8 jam dah tidur dia, umur dia panjang. Tetapi begitu juga kalau orang yang patut tidur 6 jam, 8 jam, tapi dia hanya mampu tidur 3 jam, 4 jam, dia pun umur dia pendek juga. Hayat itu dah hayat dah, tapi nak ceritanya risiko-risiko dia. Cantik sungguh kehidupan kita ni, Allah atur ni. Sebab itulah kita kena kaji. Bila kita faham ini, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Okey, setakat ni nak cerita bahawa Rezul Amal ni dia sebenarnya nak cerita benda besar, tapi dia bawa benda dekat supaya kita rasa Allah, rupa-rupanya kehidupan kita ada orang mentadbir, bukan terjadi jalan sendiri kan. Di sana ada pentadbir, di sana ada orang yang di sana kita ingat kita ada takdir kita ada beban, kita ada tanggungjawab, kita ada di sana ada iqab, ada azab, ada pahala. Jadi kita kena selalu pagi, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan berkuat kepada kita untuk menghabiskan buku ni di selang-seli tau. Mungkin minggu ni habis je tajuk Juzul Amal ni masuk hadis, supaya kita ni tak berpaling tadah. Konong-konong belajar Quran ni tak perlu dah hadis tak. Yang kita perlu dua-dua. Itulah sebenarnya masa sebut taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Ya, sama mana kamu pegang ni lan tadillu ba'd. Kamu tidak akan sesat. Ya, apa dia? Al-kitab wa sunnati. Kitab Al-Quran dan sunnah. Insya-Allah. Kita nak pegang tali yang Allah suruh tinggalkan ni, dua-dua tali ni supaya kita jadi orang yang cemerlang dunia akhirat. Jadi sekadar itu sajalah. Mudah-mudahan pertemuan kita hanya sangat selingan, tapi selingan tu semuanya cantik-cantik semuanya bermakna pada diri kita. Mudah-mudahan ya pertemuan kita walaupun sekejap ya ada nilai di sisi Allah, yakinlah ya. Ketenangan pasti Allah akan bagi pada orang yang mencari redha Allah, mencari ilmu Allah ya. Allah akan pancarkan cahaya keimanan pada muka kita. Allah akan bagi awet muda pada kita. Orang yang selalu mencari ilmu dia akan ceria ya. Susah hati pergilah cari ilmu. Kita akan jumpa dengan sahabat-sahabat yang nak pada kebaikan. Hanya sekadar itu saja ya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan doa sekali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.